Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Dalam siri wacana ini, saya akan cuba memberikan pencerahan tentang satu karya yang ditulis oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia bertajuk Gelombang Kebangkitan Asia. Buku tersebut merupakan sebuah karya yang pada pengamatan saya merupakan satu karya yang terpenting pernah dilahirkan oleh seorang tokoh politik Malaysia, baik pun di zaman perjuangan kita untuk mencapai kemerdekaan dan selepas itu. Ada di kalangan pemimpin-pemimpin politik yang menulis buku, contohnya Allahyarham Ghazali Syafi'i, bahkan Mahathir Mohamad sendiri. Tetapi tidak ada dari buku-buku tersebut yang dapat mencerminkan suatu kejituan idea dan juga kecanggihan dalam pengungkapan idea tersebut. Ini meletakkan Gelombang Kebangkitan Asia itu satu karya yang unik dalam sejarah politik Malaysia dan juga dalam sejarah intelektual di Malaysia. Gelombang Kebangkitan Asia perlu dilihat sebagai gagasan ataupun idea saingan kepada wawasan 2020 yang dikemukakan oleh Dr. Mahathir. Jadi idea tersebut merupakan suatu lawan kepada gagasan 2020. Oleh itu, kita melihat Gelombang Kebangkitan Asia dalam konteks sejarah politik Malaysia di akhir alaf ke-20. Di akhir alaf ke-20, Malaysia seperti beberapa negara Asia Tenggara yang lain seperti Malaysia, seperti Indonesia, Singapura, Thailand, Korea Selatan sedang mengalami rangsangan ekonomi yang menakjubkan, yang kemudiannya disebut oleh fenomena tersebut dipanggil oleh satu laporan Bank Dunia, dipanggil sebagai the Asian economy mereka. Jadi Dr. Mahathir seperti juga beberapa tokoh-tokoh Asia yang lain termasuk Lee Kuan Yew begitu bangga dengan gelaran tersebut. Sebaliknya, Anwar Ibrahim meskipun beliau bangga dengan kejayaan ekonomi Asia tersebut, tetapi beliau lebih reflektif, ya. Beliau lebih berhati-hati supaya beliau tidak mahu kehebatan ekonomi tersebut melupakan kita terhadap ketimpangan dan juga kepincangan yang terdapat di Malaysia dan juga negara-negara Asia yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang begitu membanggakan. Jadi gagasan dan juga idea yang terdapat di dalam Gelombang Kebangkitan Asia ini merupakan idea-idea yang melawan arus ketika tersebut. Walaupun ianya mendapat dukungan di kalangan intelektual yang bersifat kritis, ya, dan juga aktivis sosial dan juga ahli politik yang bersikap kritis terhadap fenomena tersebut, tetapi umumnya masyarakat yang lain tenggelam, ya. Yang lebih besar, ahli-ahli politik, pemimpin negara lebih besar tenggelam dengan impian bahawa kebangkitan ekonomi Asia ini merupakan suatu fenomena yang kekal. Dr. Mahathir dalam wawasan 2020 memberi satu gagasan bahawa Malaysia akan menjadi sebuah negara maju menjelang pada ketika tahun 2020. Sekarang ni baru kita dengar bahawa beliau sudah mulai ragu yang bahawa
kita Malaysia akan mencapai status negara maju, ya, dalam tahun 2020, ya. Jadi Dr. Mahathir pada peringkat sekarang ini menyadari bahawa gagasan beliau tidak akan berjaya. Sebaliknya, apabila kita meneliti karya gelombang kebangkitan Asia ini, ya, kita akan mendapati idea-idea dan juga gagasan-gagasan idea tersebut, gagasan-gagasan yang terdapat dalam buku ini bukan saja kekal dan relevan ketika ini, bahkan ianya lebih relevan sekarang berbanding dengan ketika ianya dituliskan, ya. Apa yang nak dikemukakan oleh Anwar Ibrahim ketika itu adalah suatu visi, suatu gagasan Nahdah ataupun kebangkitan semula Asia sebagai sebuah tamadun, ya, yang kuat dari segi ekonominya, tetapi juga ianya membangkitkan, menghidupkan dan menyegarkan kembali nilai-nilai dan juga aspek-aspek intelektual dan juga ketamadunan Asia sejak dulu kala lagi, sejak tamadun Cina, tamadun India, tamadun Jepun dan juga tamadun Islam, dan juga sintesis tamadun Islam dengan genius masyarakat Melayu Indonesia dan juga yang lainnya yang menganut agama Islam di rantau. Buku Gelombang Kebangkitan Asia yang asalnya ditulis oleh Anwar Ibrahim dengan tajuk Asian Renaissance ini diterbitkan dalam tahun 1997, yang mana ketika itu Asia Tenggara, ekonomi Asia Tenggara baru saja diserang oleh kegawatan yang kemudiannya dikenali sebagai kegawatan ekonomi, ya, Asian Financial Crisis, ya. Jadi apa yang diberikan amaran oleh Anwar Ibrahim supaya kita jangan terlalu berbangga-bangga dengan pertumbuhan ekonomi berlaku, ya, ketika beliau memberikan banyak ucapan yang sebahagian ucapan tersebut terdapat dalam buku ini, ya. Dan ketika buku ini nak terbitkan, amaran yang diberikan oleh Anwar Ibrahim itu berlaku, ya. Jadi berdasarkan isi buku ini, beliau memukakan gagasan-gagasan bagaimana untuk menghadapi krisis ekonomi tersebut. Dan dalam menghadapi krisis ekonomi tersebut, beliau bertembung dengan pandangan Dr. Mahathir yang ingin menyelamatkan kroni-kroni beliau yang menghadapi masalah. Sementara Anwar Ibrahim membukakan cadangan untuk memperkukuhkan sistem ekonomi itu sendiri untuk kebaikan rakyat jelata. Buku ini diterbitkan tahun 1997, yang mana ianya hanya beberapa bulan sebelum Anwar Ibrahim disingkirkan oleh Dr. Mahathir daripada kerajaan, dan kemudiannya beliau ditangkap, ya, disumbat ke dalam penjara dan dipukul oleh Ketua Polis Negara sendiri. Ini merupakan satu latar belakang tragis buku ini. Dan buku ini bila diterbitkan, bila diterjemahkan dalam bahasa Melayu, versi bahasa Melayunya tidak sempat diedarkan ke dalam masyarakat kerana Anwar Ibrahim itu telah dicap oleh Dr. Mahathir sebagai musuh rakyat nombor satu, dan bukunya yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dibakar, ya, kerana idea-idea yang terdapat dalam buku ini adalah terlalu subversif kepada rejim Tun Mahathir ketika itu. Jadi barang siapa yang menoleh ke belakang kepada peristiwa reformasi, ya, penyingkiran Anwar Ibrahim, pemenjaraan beliau, beliau dipukul, ramai yang melihat ketika itu ianya sekadar perkelahian dan pertembungan antara dua individu, orang Perdana Menteri dan timbalannya, ya. Tetapi bagi mereka yang membaca buku ini, mereka akan dapat, ya, konflik tersebut bukanlah, ya, sekadar konflik
pribadi antara dua orang tokoh ya untuk merebut tahta kuasa di Malaysia. Sebenarnya konflik tersebut adalah konflik idea, ya, idea dan gagasan, wawasan 2020 dan juga idea dan gagasan yang terdapat dalam global kebangkitan Asia. Jadi barang siapa yang ingin mendapat pencerahan tentang munculnya reformasi tahun 1998 dan kemudian tertumbuhnya sebuah parti baru, Parti Keadilan Nasional, yang kemudiannya menjadi Parti Keadilan Rakyat, dan kemudian yang membentuk Pakatan Rakyat yang menafikan dalam tahun 2008 majoriti 2/3 Barisan Nasionalis Parlimen. Mereka perlu membaca buku ini untuk mendapat memahami idea-idea di belakang, ya, gerakan reformasi tersebut yang sehingga ini masih diperjuangkan oleh rakyat. Saya menyarankan generasi muda ketika ini, di mana ketika meletusnya reformasi itu mereka masih di bangku sekolah, dan sekarang mereka menyertai parti politik dan juga gerakan reformasi, ya. Sekiranya mereka ingin memahami perjuangan yang mereka sertai, mereka perlu membaca buku ini dan memahami idea-idea. Kerana idea-idea ini, buku ini merupakan satu mercu tanda dalam sejarah politik Malaysia dan juga sejarah intelektual Malaysia. Sabari Audit.